الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahal khair. Selamat pagi tuan-tuan, apa khabar? Alhamdulillah, sabahan nur. Alhamdulillah. Sihat Dah Ustaz. Yang gitulah Sihat-sihat orang lama. Kalau boleh tersenyum lagi tuan-tuan maknanya sihat lah tu. Dia boleh, kalau boleh gelak 3. Tu dah kira okey dah Ustaz. Itu kayu ukur dia lah Okey ukur dia. Kalau gelak dia keluar sekali je tuan-tuan. Kurang sihat lah sikit. Kurang sihat. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Okay, insya-Allah hari ni kita nak sambung sedikit tajuk mustathna. Kita sebenarnya dah selesai membincangkan teori dia. Apakah konsep mustathna ni? Okay, tinggal hari ni kita nak praktis lah. Okay, tapi kita buat ulang kaji sedikit tuan-tuan secara ringkas. Apakah itu mustathna? Mustathna ni adalah isim yang terletak selepas Istigna. Haruf istifna. Istigna. Tak kisahlah dia tu haraf ataupun ada sebahagiannya isim. Ada sebahagiannya fa'il. Dalam bahasa Arab ni istisna tu ada macam-macam kategori. Cuma yang bila kita membincangkan yang ada dalam Quran, dia hanya pakai illa. Dan illa ni kategori perkataannya apa? Haraf. Jadi dia adalah haraf istifna. Okey, perkataan selepas haraf istifna illa tu yang kita panggil sebagai mustathna. Kita dah pecahkan pada sesi lepas. Saya dah bincang bentuk dia. Mustathna ni maksudnya yang dikecualikan. Jadi bila kita nak nampak perkara yang dikecualikan ni tuan-tuan, kita mesti nampak juga dia punya mustathna minhu, dia punya pasangan dia. Kan, bila ada badal ada mubdal minhu. Bila ada ma'tuf ada ma'tufun alaih. Bila ada sifat mesti ada mausuf. Bila ada mustathna mesti ada mustathna minhu yang dikecualikan daripadanya. Maksudnya dia mesti disebutkan satu kelompok tu. Mungkin dia sebut tentang pemandu lori. Okey, kumpulan pemandu lori. Kemudian dikecualikan seorang, nama dia Farid. Contohnya, Farid terkecuali daripada kumpulan pemandu lori. Contohnya lah. Okey. Cikgu-cikgu, para guru. Disebutkan mustathna minhu dia, para guru, satu kelompok. Tiba-tiba pula dikecualikan. Cikgu Rashid contohnya. Jadi yang tu bila kita sebut mustathna dalam bahasa Arab, konsepnya dia mesti ada pasangan dia iaitu mustathna min. Okey. Kemudian tuan-tuan, apa yang kita tengok sebenarnya pecahan daripada mustathna dengan illa minggu lepas. Kita nampak dia ada berapa poin dia? Ada 3. 3 ke 4? 3. Kalau 4, maknanya cuti 2 hari ni tuan-tuan dah tambah 1 lah. Tidak. Itu kalau 2 hari tuan-tuan cuti. Kalau cuti 4 hari mungkin 2 dia tambah lagi. Kurang tadi dah 1. 3. Jadi 3 dalam muka surat 208. Okey. Bila sebut mustathna bi illa, apa maksud bi? Dengan. Okey, dengan apa?
Illa. dengan illa. Allah. Mustasna dengan menggunakan haraf istisna illa. Okey. Jadi tidak semua perkataan yang terletak selepas illa tu kita sebut mustasna. Kalau kita kata macam tu tuan-tuan, selepas illa automatik terus jadi mustasna, kita tak payah belajar pun tajuk ni tuan-tuan, sekadar tahu ada jumpa illa terus baris atas. Tidak. Sebab kita nampak dalam Al-Quran selepas illa ada yang baris depan, ada yang baris atas, ada juga yang baris bawah. Jadi dia ada macam-macam sebab dia. Okey. Tapi kita dah bincangkan sebab-sebab yang 3 tu tuan-tuan. Dia punya keadaan, 3 keadaan dia tu. Yang pertamanya, mustathna yang pertama, bi'illa ni, jika keadaan dia macam mana? Jika dia tiada nafi. Tiada nafi, tapi ayat sempurna. Poin paling besarnya tak ada nafi. Dia tak ada nafi dan ayat sempurna, kemudian kita jumpa illah. Selepas illah tu tuan-tuan, kita panggil dia mustathna. Bila keadaan dia macam ni lah yang pertama ni. Bila kita sebut mustathna, dia mesti baris apa? Atas. Mesti baris atas. Mansub. Okey. Dia mesti baris atas, iaitu mansub. Okey. Yang ni yang pertama lah. Contohnya macam kita kata tuan-tuan. Contoh saya ambil di sebelah ada. Akala Muhammadun at-ta'ama. Okey. Akala, apa makna akala? Akala ni telah makan. Dia adalah fi'il madhi. Nanti. Okey. Apa maksud akala? Telah makan. Siapa yang telah makan tuan-tuan? Muhammad. Kenapa? Kenapa Muhammad yang telah makan? Pelaku. Kenapa dia pelaku? Baris depan. Baris Baris depan. depan. Lama dah dapat jawapan baris depan ni Ustaz. Itu yang Ustaz nak sebenarnya. Kalau nak kira-kira tak payah tanya kenapa tu, sebab Muhammad dia yang makan kan. Ya. Tak ada nama, tak ada orang lain kan. Sebab kita bincang baris. Kalau bahasa Melayu senang bahasa lain kan. Ada nampak nama tu Muhammad lah tu. Bahasa Arab ni dia kena hujah sekali dengan baris. Muhammad telah makan sebab dia baris depan. 2 kali Ustaz tanya kenapa. Baru nak dia. Baris depan. Jadi senanglah bila baris depan selepas fa'il tu, insya-Allah fa'il lah tuan-tuan kan, pelaku. At-ta'ama maksud dia makanan. Kenapa dia baris atas? MB maf'ulun bih. Muhammad telah makanan tersebut. Telah makan makanan tersebut. Telah makan oleh Muhammad akan makanan tersebut. Dah lengkap tak ayat? Lengkap. Kemudian tak ada nafi pun kat sini. Tak ada mana-mana tiada ataupun tidak dekat pangkal dia. Kemudian kita bila gunakan illa, selepas dia tuan-tuan mestilah bariskan atas. Isim selepas illa tu mesti baris atas. Contohnya tuan-tuan nak kata apa? Kecuali buah-buahan. Ataupun kecuali buah itu. Al-fakihata. Kenapa nak dibariskan atas? Kerana kat sini kedudukannya adalah mustathna, iaitu al-fakihah, buah-buahan ataupun buah itu. Dia dikecualikan daripada apa? Daripada makan. Daripada makan ke makanan? Makanan. Daripada makanan. Jadi mustathna minhu dia adalah makanan at-ta'ama. Mustathna minhu. Jadi bila sebut mustathna mesti ada mustathna minhu lah.
Tu antara cara nak kenal mustathna juga. Bila kita nampak dia ada kelompok yang dia terkecuali daripada dia, kita boleh tahu yang tu adalah mustathna. Okey, yang ni kategori yang pertama. Kita tengok balik tuan-tuan rumusan yang tadi. Keadaan yang kedua pula tuan-tuan adalah apa? Ayat sempurna. Keadaan yang kedua, beza dia sikit. Beza dia ada nafi. Tapi ayat tak sempurna. Tapi ayat Tak sempurna. 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 Kalau ikut susunan Oh, yang ya. yang saya minggu Silap. lepas lah. Ya. Ustaz. Kalau ikut dalam susunan buku kuning nombor 1. Okay. Okey, ayat nafi ada nafi dan dia sempurna. Beza dia pada nafi itulah. Okey, maka tuan-tuan bila keadaan macam ni, hukum baris dia macam mana? Baris dia di atas juga lah. Tuan-tuan boleh pilih dua keadaan. Padahal yang baris Tuan-tuan nak mustathnakan dia iaitu mansub masuk ataupun padahal Badal. kita badal dia. Badal ni ikut baris. Ikut baris sebelumnya iaitu mubdal minhu lah sebagaimana kita belajar sebelum. Ikut baris sebelum dia. Contoh dia tuan-tuan. Contoh macam saya godek sikit kat sini lah. Kalaulah saya tambah dekat sini ma. Okey. Adakah? Saya tambah ma. Ma ni ma apa tuan-tuan? Yang ni kita kata ma nafi lah. Nafi. Tidak. Ni tidak. Ma nafi tidak. Kita terjemah dengan tidak. Jadi ada nafi. Ayat sempurna tak tuan-tuan sampai at-ta'ama tu? Sempurna. Tidak makan Muhammad makanan itu Sempurna. kecuali buah. Sempurna. Muhammad tidak makan akan makanan tersebut. Okey, ayat sempurna dah. Dah ada fi'il, dah ada fa'il paling kurang, kemudian dah ada maf'ulun bih juga. Betul. Okey. Selepas illa tu, kita akan guna dua pilihan tadi. Yang pertama tuan-tuan boleh pakai mustathna. Mustathna macam dekat yang saya dah tulis kat sini lah. Al-Fakihah dia baris atas kerana mustathna. Dan dia punya mustathna minhu dia adalah apa? At-ta'am. At-ta'am. Yang dikecualikan, buah tu dikecualikan daripada makanan tu. Tapi Pilihan kalau kedua. Kalau letak ma ni makna dia dah lain Ustaz. Ya kan? Tidak makan makanan itu kecuali dia makan buah saja. Yang tadi tu. Betul. Tu. Dia beza Yang lah. tadi makan semua kecuali buah. Tapi kalau letak ma, makan buah saja. Betul. Okey. Ni jadi mesej dia lain pula lah ni kan. Mesej Dia lain jadi lah. lain lah ni. Okey. Dan hukum dia pun sedikit berbeza lah. Muhammad tidak makan akan makanan itu kecuali buah. Kecuali buah saja yang dia makan kan. Betul. Dia makan semua. Dia balun semua tuan-tuan. Tapi buah dia tak makan. Okey. Yang ni pilihan pertama kita ambil baris atas Al-Fakihah tu sebab dia mustathna. Ataupun pilihan keduanya tuan-tuan. Kita ambil sebab apa? Badal. Badal. Jadi kalau badal, kita tahu baris dia mesti Mengikut. baris badal mesti baris mengikut. Ikut. Dia nak ikut siapa? At-ta'ama. At-ta'ama. Jadi at-ta'ama tu adalah mubdal Minhu. minhu. Kenapa datangnya falsafah badal dekat sini? Falsafah badal Ganti. Macam mana boleh datang tuan-tuan? Dia boleh ganti kan? Maksudnya kalaulah tuan-tuan sebenarnya satu ayat yang lain juga, tuan-tuan boleh je buat ayat akala Muhammadun al-Fakihah. Kita gantikan al-Fakihah tu dekat tempat at-ta'am kan? Ya. Sama tak makna dia? Maksudnya dia tak Sama. makan buah lah. Dia makan buah sajalah. Dia makan buah je. Dia makan buah je lah. Dia Ma makan dengan buah illa je. tu kita buang. Oh, ma buang. Bila nak buat yang konsep macam tu, kita kena buang ma dengan illa. Jadi dia punya ayat dia sama aja. Muhammad telah makan buah itu. Buah itu.
Cuma sebenarnya ada tujuan yang berbeza sikit. Bila Arab guna ma dengan ila kat sini, dia jadi macam khusus sikit. Dia macam apa? Dia macam khusus sikit lah, spesifik sikit kan. Dia lebih kuat lagi ayat dia. Tidaklah Muhammad makan makanan itu kecuali dia makan buah aja. Jadi lebih kuat sikit berbanding ayat yang di bawah. Muhammad makan buah saja. Dia kalau saja dalam bahasa Arab tuan-tuan nak guna apa? Ni boleh pakai dalam komunikasi. Kalau dalam komunikasi tuan-tuan boleh tambah ni, faqat. Oh. Fakot. Faqat tuan-tuan. Ni boleh pakai ni. Kalau bahasa pasar orang Arab pakai bas. 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 Akala Muhammadun al-Fakihah bas. Bas tapi yang tu memang bas pasar lah. Dia letak di hujung lah Ustaz yang fakot tu. Boleh juga letak di pangkal. Kalau komunikasi dia terbalik pun tak apa. Awal boleh. Hujung pun boleh. Muskilah Mafi muskilah. Mafi muskilah. Muskilah Mafi. Dia macam tu lah. Bas ni tuan-tuan boleh pakai untuk sahaja ataupun tuan-tuan boleh pakai untuk cukup. Bas Arab tu dia pergi isi buah-buah tuan-tuan kat dalam plastik, kita kata bas. Okey. Dia macam Ustaz? Basin Ustaz. Basinnya. Ba dengan sin lah. Ba dengan sin je. Bas. Okey, baik. Kembali balik pada rumusan tadi. Yang ketiganya tuan-tuan. Ada pun kata Hindi pun guna bas juga. Ya ke? Betul lah. Ada perasan juga kalau kadang-kadang tengok apa cerita Bollywood tuan-tuan. Tiba-tiba dia ada sebut-sebut tu kan macam bas. Ada juga betul. Wallahu alam, rasanya Hindi kadang-kadang dia serap masuk bahasa Arab juga. Macam nahi semua tu kan. Nahi sama juga tu. Nahi tu lagu dia sedap Ustaz. Lain macam dah. Kalau tak silap Bogi kot dia. Lagu dia sedap kan. Nahi. Nahi. Okey. Yang ketiga tuan-tuan apa dia? Yang ketiga ada nafi tapi tak sempurna pula. Ada nafi, sempurnanya tidak. Okey, jadi ni tuan-tuan yang ketiga ni di i'rab mengikut ayat. Yang ketiga ni dia lain lah. Dia tak ada mustathna, dia tak ada badal ke apa tuan-tuan. Jadi kadang-kadang dia datanglah selepas illa tu jadi fa'il, selepas illa tu maf'ulun bih, selepas illa tu khabar. Jadi dia ada macam-macam. Okey. Yang ketiga ni jom kita tengok terus tuan-tuan dekat muka surat 209. Kita masuk terus contohlah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Yang tu bukan. Yang tu yang lengkap. Ni yang tak lengkap kat sini. Semua dia bagi contoh ni macam lengkap je. Okey, cuba tuan-tuan tengok Al-Hijr ayat 56. Yang sebelah kanan tu. Baris nombor 3. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih. Saya nak ambil daripada perkataan man. Daripada perkataan man. Qala tu maksudnya apa? Dia telah berkata. Wa dengan man ada dua perkataan kat situ. Waw tu dan lah. Man ni apa tuan-tuan? Dari mana? Man siapa yang? Orang. Tidak. Siapakah ataupun siapa yang? Siapa yang? Siapa yang? Itu makna asal. Yang tu makna asal. Siapa? Kat sini dia jadi apa? Dia tak jadi siapakah siapa yang. Dia jadi tiada. Kenapa dia jadi tiada? Nafi. Ada ilah.
Dia ada illa tuan-tuan. Dekat dalam ayat ni kita jumpa illa. Yang ni kita bincang dalam formula nombor 31. Formula 31 kata kalau ada in, ada man, ada hal, kaifa, lagi apa? Ma. Semua tu akan jadi nafi bila bertemu dengan illa dalam satu ayat. Jadi kat sini man ni asalnya siapakah, siapa yang tu tidak diterjemah begitu, kita akan terjemah sebagai tiada ataupun tidaklah. Daripada isim mausul jadi haraf nafis tak ya? Dia jadi nafi kat sini. Okey. Yaqnatu. Tuan-tuan, yaqnatu kita pindah pula. Yaqnatu. Yang ni apa dia? Isim ke fi'il? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' sebab ada Ya. ada ya, ada anita. Apa dia punya dhamir? Huwa. Okey, dhamir dia adalah huwa. Okey, sebelum kita cari fa'il tuan-tuan, kita nak kena faham dulu yaqnatu ni apa makna dia. Berputus asa. Yaqnatu ni maksud dia berputus asa. Jadi, apakah soalan bagi fa'il? Siapakah yang berputus asa? Okey, ni kita nak cari fa'il lah tuan-tuan. Tapi kalau ikut formula 7, cara mencari fa'il dia, kalau dhamir huwa, cari dahulu isim yang berbaris Depan. baris depan. Ada tak isim baris depan tuan-tuan? Tak ada. Betul ke tak ada? Tak ada Ustaz. Ada Ustaz. Betul ke tuan-tuan? Tengok betul-betul ada ke? Tak ada. Saya rasa macam ada. Balun. Okey, kalau lah kita tengok sampai hujung dia tuan-tuan, dia sebenarnya dia punya fa'il dia dekat mana? Fa'il dia selepas illa tu iaitu ad-dallun. Oh, jauh. Dia baris depan tak ad-dallun? Depan dengan waw. Lam. Dia baris depan dengan Waw. waw. Ad-dallun. Jauhlah fa'il dia tuan-tuan Siapakah yang berputus asa tu? Tu soalan dia. Siapa yang berputus asa tu? Orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Kecuali. Orang-orang yang sesat. Tak pas lagi. Dalam surah Al-Fatihah, ad-dallin. Yang ni ad-dallun. Ada sebab kenapa pakai ad-dallin, pakai ya. Kat sini kenapa pakai ad-dallun? Kerana dia adalah fa'il. Dialah pelaku. Dialah orang yang berputus asa. Okey. Mir rahmati rabbih, ni tuan-tuan boleh terjemah ni. Min apa dia? Dari Pada rahmati rahmatnya. rahmat rabbihi Tuhannya. Tuhannya illa Kecuali orang-orang yang sesat. kecuali hanyalah orang-orang yang sesat. Kalau ingat balik formula 31 ni, poin dia yang pertama, dia kata man tu jadi nafi, tapi saya ada tambah satu poin hari tu. Illa tu tuan-tuan, dia akan jadi juga harfu hasrin. Dia masih istisna, tapi dalam masa yang sama dia tu ada fungsi membataskan, hasrin. Kita sebut yang membataskan tu nama dia hasrin. Dan bila diterjemah tuan-tuan, dia akan ada tambahan apa? Hanyalah orang-orang yang sesat. Jadi ni lengkap dua keadaan dia tadi. Keadaan pertama ada nafi. Nafi dia adalah man tu. Yang keduanya tidak sempurna. Tidak sempurna. Ayat sebelum illa tu tidak sempurna. Tu makna dia. Ayat sebelum illa tu tak sempurna. Dia kacau sampai dia melangkau sampai fa'il kat sini. Fa'il selepas daripada illa. Fa'il sini, fa'il dia selepas illa. Dan tiadalah yang berputus asa daripada rahmat Allah, daripada rahmat Tuhannya, melainkan hanyalah orang-orang yang sesat.
Yang ni contoh yang nombor 3 tu. Keadaan nombor 3. Okey, cuba kita tengok Al-Qasas 88. Ni asyik jumpa jumlah fi'liyah tuan-tuan kan. Kali ni kita jumpa jumlah ismiyah punya contoh pula. Ustaz, sekejap Ustaz. Yang ini tadi, kita bincang bawah mustasna. Betul tak? Itu saya dah lost. Yang mana? Ayat yang wamai yak. Okey. Bukan kita pasal mustasna ni tadi. Mustasna, okey. Okey, jadi bermakna dia akan ada baris atas. Itu macam mana? Saya Cuma yang ni dia keadaan yang nombor 3. Kalau keadaan nombor 3, yang mana bila ayat tu ada nafi di awal dia, kemudian tidak sempurna, maka dia tidak ada istilah mustasna. Dia akan di-i'rab mengikut keadaan dia. Makna tak ada. Makna kita tak akan carilah apa nama perkataan yang berbaris atas. Tak ada. Dia tak ada kat sini lah. Kalau ada pembaris atas, dia mesti bukan mustasna. Mungkin maf'ulun bih ke, dia masuklah sebab-sebab yang lain. Dah saya tak. Sama-sama. Sebab coding kelas lepas ni. Ya ke? Pak Norman tak datang yang kelas lepas sesi lepas. Sorry. Yang ni yang keadaan ketiga tu lah. Maknanya dia hanya akan ada isim berbaris atas kalau dia ada ayat ada apa nama harf nafi dan ayatnya sempurna. Ya. Ayat sempurna atau dia ada harf nafi dan juga ayatnya sempurna. Ya. Okey. Nak cerita kalau ayat tu sempurna, insya-Allah boleh ada mustasna. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, kita tengok contoh yang Al-Qasas 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu. Semua. Kenapa dia baris depan? Mubtada. Subjek. Subjek Dia ni isim lah tuan-tuan kan? Ya, subjek. Cumanya dia tak ada alif lam dengan tanwin. Apa? Sebab Mudah. Allah. Dia nak bersandar dengan perkataan syai'in. Itu syai'in baris bawah. Okey, syai'in baris bawah kerana mudhafun ilaih. Apa maksud kullu syai'in? Setiap sesuatu. Setiap sesuatu. Ataupun segala perkara, segala benda. Halikun. Kenapa baris depan? Khabar. Fa'il ke khabar? Khabar. Yang ni khabar. Yang ni jumlah ismiyah pula tuan-tuan. Jumlah ismiyah jadi mubtada khabar lah. Okay, halikun baris depan kerana khabar dalam bentuk isim marfu'. Apa makna halikun? Binasa. Halik. Kullu syai'in halikun, segala benda binasa. Tu dia punya predikat dia lah. Ayat lengkap tak tuan-tuan kat sini? Kalau benda binasa belum lengkap lagi. Apa yang binasa? Apa yang binasa? Yang tu segala benda? Segala benda tu. Dah ada mubtada khabar dah sempurna. Kalau ikut ayat boleh Ada lah. mubtada khabar. Dah ada mubtada khabar, dah sempurna. Banyaknya jawab. Pandai dah semua Ustaz. Kalau banyak jawab tu mana pandai-pandai semua tu. Sempurna. Sempurna lah. Dia muzakarah tuan-tuan, ni muzakarah ni. Ayat ni sempurna tak? Sempurna. Dia dah ada mubtada dan khabar. Segala benda tu. Dalam Quran kata segala benda tu memang akan binasa. Binasa kecuali
Illa kecuali. Ayat sempurna tak tuan-tuan yang ni? Sempurna kan? Sempurna. Ada tak nafi? Tak ada. Tak ada. Tak ada nafi. Ada Okey. Jadinya kita tahulah isim selepas illa tu dia akan jadi apa? Mustasna. Mustathna. Sebab tu kita nampak wajha ni baris mansub atas. Yang ni mesti mustasna. Ni wajib mustasna, dia tak ada pilihan. Yang ni keadaan pertama tadi. Oh, okey. Keadaan pertama tak ada nafi. Ayat sempurna. Jumlah fi'liyah sempurna fi'il fa'il. Kalau boleh ada maf'ulun bih. Kalau jumlah ismiyah mubtada' khabar. Selesai sebelum daripada illa. Isim inna khabar inna selesai lengkap sebelum illa. Isim kana khabar kana lengkap sebelum illa. Tu makna sempurna. Okey. Tapi bila dia dah melepasi sempadan illa tuan-tuan, yang tu maksudnya dia tak sempurna sebelum dia. Okey. Wajah, apa maksud wajah? Wajah. Wajah. Melainkan zatnya lah. Zat Allah. Segala benda akan binasa kecuali wajahnya. Okey, baik. Ada soalan tuan-tuan yang ni? Hu tu Allah lah Ustaz Hu tu Allah lah. Ya, hu ni adalah Allah. Jadi ni kena kembalikan pada watak yang sebenar. Jangan main tafsir pula. Nanti jadi tambah isu lain pula. Itu isu dhamir huwa. Okey, baik. Yang keliru wajhah, sebenarnya wajhahu tu kan. Wajhah tu apa? Kalau berhenti wajhah je lah. Betul. Kalau berhenti wajhah lah. Kalau sambung wajhahu kot. Wajhahu. Di dalam ni doa iftitah kita baca wajah tu wajhiyah. Wajhiyah. Iaitu wajhi. Wajhi tu wajahku. Tapi sebab nak menyambung bacaan jadi wajhiyah lilladhi. Aku menghadapkan wajahku. Okey, cuba kita tengok mana lagi tuan-tuan. Ya. Ustaz nak tanya. Illa ni kan harf hasrin kan Ustaz? Illa yang dekat sini? Bukan. Illa yang mana tadi? Yang golun tadi tu Ustaz. Oh, Hijr ayat 56 tadi. Surah Al-Hijr. Oh, ad-dallun. Ya, betul. Betul. Lepas tu kalau memang illa ni harf hasrin, mestilah selepas illa tu dia ada ayat baru kan? Harf hasrin selepas illa ada ayat baru. Sebab dia kan Kenapa dia perlu ada ayat baru? sebab perlu Dia tidak perlu ayat baru pun. Sebab dia hasrin tu dia pemisah kan? Oh, okey. Yang Tuan Fadilah kata ni maksudnya yang tu yang apa? Yang tu yang innama. Yang tu dalam kelas As-Sajadah. Yang tu kelas surah As-Sajadah. Ada jumpa innama, yang tu nama dia hasrin juga. Dalam surah Al-Mulk pun ada juga innama, nanti kita bincang juga. Nama hasrin juga sama. Yang tu memang selepas innama mesti ada ayat baru. Tapi yang selepas illa yang hasrin dekat sini dia tidak perlu ada ayat baru. Okey. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, baik. Kita tengok tuan-tuan yang mana? Kita ambil An-Nisa ayat 66. An-Nisa ayat 66. Sebelah kanan tu Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ma fa'aluhu. Berapa perkataan tuan-tuan? Fa'aluhu. Fa'aluhu. Okey. Kalau pisahkan waw tu kena letak alif semulalah. Kalau bersambung kena buang alif itulah. Ma fa'aluhu illa qalilun ke qalilan?
Qalilun kan? Qalilun. Qalilun minhum. Okey, baik. Ma ni tuan-tuan. Yang pertama, ma kalau ada jumpa illa dalam satu ayat, kita panggil ma ni ma Nafi. nafi. Dia tak ada keraguan dah. Biasa ma ni susah juga nak teka. Isim mausul, istifham banyak. Macam-macam kan? Tapi bila ada illa terus jadi nafi. Fa'alu. Yang ni adalah fi'il Madi. madhi. Fi'il madhi dhamir dia Huwa. Bukan hum. hum. Dhamir hum lah sebab ada waw. Waw alif di hujung. Oh, alif. Okey, hum ni akan jadi. Fa'il. Fa'il. Okey, apa makna fa'alu? Fa'alu. Mereka telah melakukannya. Fi'il ataupun mengerjakan, melakukan, membuat boleh jugalah. Melakukan apa? Itu soalan apa tuan-tuan? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Melakukannya. Nya. Nya kat sini kena rujuk Quran lah. Saya pun tak pasti dia punya nya ni apa, merujuk pada apa. Yang ni adalah maf'ulun bih. Sebab dia menjawab soalan maf'ulun bih itulah. Ataupun formula nombor 2 senang cerita dia. Lengkap tak ayat? Lengkap. Bukannya. Ayat lengkap. Ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ada nafi ke tak ada? Ada. Ada nafi. Ma. Okey. Dia ada ma tu. Maka tuan-tuan, yang ni keadaan yang nombor 2 yang kita bincangkan tu. Bila ada nafi dan ayat sempurna, maka kita akan jumpa dalam Quran salah satu daripada 2 option ni. Yang pertama tuan-tuan, mustasna. Yeah. Kalau selepas illa tu tuan-tuan nampak baris atas, qalilan contohnya. Maksudnya qalilan tu baris atas sebab mustasna. Tapi kat sini kita jumpa qalilun. Bermakna yang ni dia bukan mustafna tuan-tuan. Yang ni dia termasuk dalam sebab yang kedua, iaitu apa? Badal. Badal. Ni kita panggil dia badal. Tapi badal dia mesti ada apa? Mubdal? Mubdal Minhu. Mubdal minhu. Badal dia mesti mengikut baris mubdal minhu. Siapa mubdal minhu kat sini? Fa'alu. Fa'il. Tidak. Fa'alu. Kena cari isim juga kan Ustaz? Fa'alu fi'il. Kena cari isim juga. Kalau hu tuan-tuan daripada azali lagi dia dah baris depan. Dengan sebab dia mabni. Mabni. Yelah, kalau tuan-tuan tengok kat sini, hu ni apa kedudukan dia? Dia kuda maf'ul. Dia sebenarnya maf'ulun bih. Sepatutnya kalau nak ikut dia kena ikut baris atas. Baris atas. Oh, bagi atas maf'ul. Mabni mungkin. Apa pula ni tuan-tuan? Mana badal mubdal? Sebenarnya dia punya mubdal minhu dia adalah hum. Oh, ya. Mana Ustaz? Hum ni adalah apa tuan-tuan? Fa'il. Fa'il baris apa? Fa'il baris depan. Fa'il sebenarnya baris depan. Hum. Cuma tak nampak lah baris depan dekat sini. Hum tu Sebab ada domir tu sembunyi kan? Oh. Jadi mubdal minhu dia adalah hum. Lagi detail Ustaz. Wah, tricky. In detail. Lagi detail. Masya Allah. Ni. Apa yang detail-detail ni tuan-tuan jarang-jarang kita jumpa. Badal dia pula. Ini kalau exam memang tak dapat Bagilah. jawab. Memang Tak dapat tersembunyi. jawab. Yang ini dia dah First Ustaz. time ni tak jumpa macam ni. First time tak apalah, baguslah first time tuan-tuan, sekali-sekala. Ustaz nak tanya. Ya, ya. Adakah syarat badal tu kalau dia macam maktub juga, kalau dia isim kena cari yang isim, kalau fi'il kena cari yang fi'il gitu. Badal di isim sahaja. Badal isim sahaja. Isim kena cari isim. Okey. Dia punya point dia yang itulah. Kalau badal dia akan hurai tentang isim sahajalah. Jadi diikut kat sini mubdal minhu dia hum. Hum tu isim tak? Isim. Isim mereka. Qalilun tu makna apa Ustaz? Qalil, apa maksud qalil? Qalil sedikit. Sedikit minhum
daripada mereka. Ini pun biasa pakai dalam komunikasi ya. Qalil. Boleh lah. Kalau bahasa Saghir. Arab, ya, apa dia? Saghir Ustaz? Saghir kecil. Oh, dia Oh, kecil. kecil ya. Saghir. Arab kadang-kadang dia pakai bahasa pasar dia tuan-tuan. Qa ni sebahagian tempat lah. Qa dia jadi ga. Galil. Galil. Tapi parahnya tuan-tuan, kadang-kadang Arab ni dia bawa bahasa pasar dalam Quran sekali. Kadang-kadang ada sampai yang terbawa-bawa bahasa pasar masuk sekali dalam bacaan Quran. Jadi macam asalnya qala Allahu ta'ala, dia jadi qala Allahu ta'ala. Jadi huruf ga yang tu bahasa pasar lah. Boleh ke Oh. macam tu? Tak boleh. Tak kan? boleh, tak boleh. Quran Quran memang tak kena boleh bahasa lah. baku lah. Tapi sebutan je lah ga. Yang tu luar Quran tak apalah. Kalau ditulis qab juga tapi sebut ga. Contoh macam Arab Mesir, Yaman pun juga ada pakai sikit-sikit. Okey. Kalau kita terjemah tuan-tuan jadi apa? Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Tidaklah mereka telah melakukannya Kecuali Kecuali sedikit daripada mereka. kecuali hanyalah sedikit dari kalangan mereka. Ni surah apa Surah An-Nisa. Arab. Surah An-Nisa. An-Nisa ayat 66. Ayat 66. Juzuk berapa ni tuan-tuan? Allah alam. An-Nisa 66. An-Nisa ni macam juzuk 3-4 3 Tak pastilah. Dia Juz tak 4. pasti apa kisah dia. Ni juz 4 ni Ustaz. Juz 4. Okey, kalau tuan-tuan kita nak faham apa konsep kenapa dia jadi badal kat sini tuan-tuan. Sebab apa? Sebab qalil ni dia boleh menggantikan kedudukan hum. Qalil ni dia boleh menggantikan kedudukan hum. Contoh macam saya buat ayat kat sini. Apa ayat asalnya tuan-tuan? Kalau kita nak gantikan dia, tuan-tuan kena buang ma dengan kita kena buang illa. Dia jadi macam mana ayat dia? Fa'ala. Kena ubah sikit lah dia punya dhamir dia tu. Fa'ala jap. Saya tulis lagi sekali. Fa'alahu qalilun. Qalil dia akan menggantikan kedudukan fa'il. Qalilun minhum. Apa maksud fa'alahu qalilun minhum? Dia telah mengerjakannya sedikit. Dia macam ni. Dia telah mengerjakan daripada sedikit daripada mereka. Sedikit dari kalangan mereka telah melakukannya. Ya, sedikit daripada kalangan mereka. Sama tak mesej dia? Sama. Jadi tu datanglah konsep badal mubdal minhu tu. Sebab itulah dia boleh menggantikan. Okey, tapi dalam Quran tuan-tuan, itulah dalam Quran dia ada dua-dua contoh macam ni. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa option pertama yang mustasna tu, kadang-kadang tuan-tuan jumpa yang kedua badal. Contoh macam yang kedua tuan-tuan. Contoh macam yang keduanya dia pakai option lain Contoh tuan-tuan tengok An-Nisa 157. An-Nisa 157. Yang sebelah kiri bawah sekali. Ma lahum bihi min ilmin. Ma lahum. Ma ni ma apa tuan-tuan? Manafi. Kenapa boleh kata manafi? Ada illah. Sebab ada illah dalam satu ayat. Mati ada. Okey, ma lahum bihi. La tu bukan satu perkataan tak? Lahum. Lahum dua perkataan. Jauh. Jadi la tu lah apa pula Ustaz? La tu lah apa? Mula dah nafi. Mula-mula dah nafi. Yang ni lah apa? Jar. Yang ni lah haruf jar. Bagi. Lam ni adalah haruf jar. Hum ni pula? Majrur. Hum adalah dhamir lah majrur. Biasalah tu. Cuma dia mabni lah kan. Okey, lahum maksudnya bagi mereka. Tuan-tuan ingat lagi tak formula 17
dekat biru A tu dia kata, kalaulah ayat tu dimulakan dengan huruf jar, dia punya mubtada'nya akan diakhir. Ayat. Okey, dan dia punya khabarnya akan diawalkan lah. Khabar dia kat mana? Khabar dia adalah lahum. Lahum ni adalah dia punya khabar. Khabar datang dalam bentuk apa ni? Jumlah. Ada khabar muqaddam tapi jenis yang mana satu? Syibih jumlah. Mana dia punya mubtada'? Mubtada' baris apa? Dari depan. Mubtada' baris depan. Ada tak baris depan? Macam tak ada. Macam tak ada. Tak apalah. Yang ni tuan-tuan, dia sebenarnya mubtada'nya adalah ilmin. Tapi ilmin ni dia tidak berbaris depan sebab dia diganggu oleh Haruf jar. min haruf jar. Haruf jar, betul. Yang jenis mengganggu baris-baris mubtada', dia ganggu baris fa'il, dia ganggu baris maf'ulun bih, yang ni kita panggil min zaidah. Zaidah. Saya pernah bincang tak benda ni tuan-tuan? Pernah kan? Pernah. Ada kita jumpa awal-awal dulu kan? Lupa dah Ustaz. Awal bulan 8. Awal surah Al-Mulk. Awal surah Al-Mulk. Contoh macam dekat ayat berapa tu? Ayat nombor 3 ke apa tuan-tuan? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut tu. Farji'il basara hal tara min futur. Macam mana nak tahu min ni zaidah? Bila dia didahului oleh haruf nafi. Ataupun dia didahului oleh hal. Ataupun dia didahului oleh nahi. Jadi ada 3 tu, 3 poin dia. Okey. Tapi kita nak ringkaskan perbincangan kat sini, ilmin ni sebenarnya dia adalah mubtada'. Cuma dia tak nampak baris depan sebab diganggu oleh haruf jar. Ni mubtada' muakhar. Ma lahum bihi min ilmin. Apa kita nak terjemah kat sini? Tiadalah bagi mereka dengannya sedikit pengetahuan daripada ilmu. Min tu sebenarnya tidak perlu diterjemah. Min tak perlu. Sebab dia min zaidah sahaja. Kita terjemah macam mana tuan-tuan? Susun balik terjemahan mubtada' khabar. Tiada pengetahuan bagi mereka dengannya. Tiada satu pengetahuan pun bagi mereka dengannya. Tak ayat macam tak sedar tak? Dengannya tu dengannya tu apa? Itulah sebenarnya kena rujuk tafsir juga ni kan. Nya tu dia merujuk kepada siapa kan? Pada apa? Wallahu alam, kena tengoklah tuan-tuan. Ni tentang apa ni? Wa ma qataluhu yaqina. Yang ni tentang Nabi Isa rasanya. Nya tu dia orang kata dia orang ni rasa-rasa je yang dia salib tu adalah Nabi Isa. Lepas tu dekat wa ma qataluhu yaqina tu apa makna dia? Tidaklah mereka membunuhnya dengan yakin. Dia orang pun ragu-ragu, Kristian ragu-ragu tuan-tuan Nabi Isa yang disalib tu. Kan Al-Quran kita beriman tuan-tuan yang disalib tu adalah orang yang menyerupai Nabi Isa sahaja kan. Mereka ni pun dia rasa juga tuan-tuan, dia rasa bukan Nabi Isa juga, dia ragu-ragu juga. Jadi Al-Quran bagi tahu guys. Dengannya ataupun tentangnya lah, terjemahan yang lebih sedap sikit. Tiada pengetahuan bagi mereka tentangnya, iaitu tentang Nabi Isa. Diorang pun tak tahu itu Nabi Isa. Okey? Bila dikira kawan dia kurang satu kan Ustaz? Bila dikira kawan dia kurang satu. Ya. Ada kisah ada kat situ lah. Kan? Dia balik-balik, mana kawan kita ni hilang, tak ada kurang satu. Rupanya kawan tu yang kena bunuh. Ya. Kan? Dia orang pun ragu-ragu sebenarnya lah. Okey. Kita sambung tuan-tuan. Illa. Okey, kalau kita semak tuan-tuan sebelum daripada illa tu kita ada jumpa nafi, kemudian sempurna tak ayat? Sempurna. Kenapa sempurna? Sebab jumlah ismiyah tu ada mubtada' dan khabar. Ya, betul. Ayat dah sempurna tuan-tuan. Jadi ayat sempurna tapi ada nafi. Kita ada dua pilihan. Sama ada Al-Quran pakai mustathna baris atas ataupun Quran dia pakai badal. Baris mengikut.
Okey. Jadi kita tengok selepas illa dia baris apa tuan-tuan? Atas. Baris atas. Jadi kenapa dia baris atas? Mustasna. Mustathna. Dia baris atas kerana mustathna. Mustasna. Okey. Cumanya tuan-tuan dia tidak ada alif lam dengan tanwin sebab apa? Mudaf. Sebab dia mudhaf. Okey, dia nak bersandar dengan Azan. al-dhann. Al-dhann tu baris Baris Bawah. atas. baris bawah. Kasrah. Kasrah. Apa maksud illa ittiba'adh dhann? Ittiba' maksudnya tuan-tuan apa dia? Mengikut. Ittiba' ni maksudnya mengikut. Adh-dhann sangkaan. Sangkaan. Kalau ni cakap Melayu lah tuan-tuan kan. Husnuzon seperti kita pakai. Oh ya. Zon. Sangkaan. Sangkaan. Okey, jadi dalam apa? Dalam istilah fiqh ni, kalau paling tinggi, martabat paling tinggi itu adalah yakin. Ada berkaitan dengan perbahasan hukum. Bawah sikit tuan-tuan, dhann. Bawah lagi, waham. Waham tu memang apa, ragu-ragu betul lah. Okey. Tiadalah pengetahuan bagi mereka tentangnya, iaitu tentang Nabi Isa tu, illa, melainkan hanyalah. Kenapa saya tambah hanyalah? Ada hasrin. Kerana dia ada hasrin tu kan? Hasrin. Melainkan hanyalah mengikut sangkaan sahaja. Macam itulah. Menyangka-nyangka sahajalah. Wa ma qataluhu yaqina, dan tidaklah mereka membunuh Isa tu dengan yakin. Jadi tuan-tuan, saya dah bagi dua contoh kat sini. Tuan-tuan nampak kadang-kadang Quran pakai yang badal tu. Macam qalilun tadi kan. Qalilun diikut baris hum. Satu lagi, kita jumpa ittiba' baris atas, mustathna. Jadi Quran pakai dua-dua sekali. Sebab tu dia ada dua pilihan. Okey, ada apa-apa soalan tuan-tuan? Oh, pukul 9 Sekejap tuan-tuan. Ingat baru nak masuk al-mulki. Muqaddam tu daripada perkataan ni saya, muqaddam. Muqaddam yang mana? Perkataan mana? Kita belajar muqaddam, belajar Quran kan. Muqaddam, betul lah. Betul. Awal, yang awal lah. Pendahuluan. Ustaz, maaf Ustaz, saya dah Ya. lupa. Macam mana nak kenal harfu hasrin atau istisna? Boleh Ustaz jelaskan lagi? Macam mana nak kenal harfu hasrin dengan istithna? Illa Istithna tu istithna okey satu. Harfu hasrin pun dalam masa yang sama adalah istithna. Ya, tapi Cuma dia tambahan lah kan. Okey. Dia ada tambahan hanya. Senang cerita tuan-tuan, harfu hasrin ni kita boleh pakai dekat formula nombor 31 tu. Okey. Boleh pakai harfu hasrin lah. Mana-mana yang berkait dengan formula 31. Ada nafi dengan ada illa. InsyaAllah dia adalah harfu hasrin. Okey. Macam mana nak jadi cikgu macam ni Ustaz Belajar, Asyik lupa ingat, je. lepas tu lupa. Saya lah. Saya nak jadi cikgu ni. Walah ni kena ulang-ulang sikit lah tuan-tuan. Ya, kalau tak nak lupa, kita belajar dengan Ustaz selama-lama. Oh. Kita kena ulang. Lama-lama lah. Kena disiplin. Itu nombor satu Kena Ustaz disiplin, betul. Disiplin belajar lah maksudnya. Disiplin Kita sendiri belajar. lah. Ulang kaji. Buat banyak, boleh. Jangan Paling lagi kurang- homework, itu yang tak nak. Paling kurang tuan-tuan dah lalu istilah-istilah ni. Bila betul. tuan-tuan nanti dah mula merujuk-rujuk kitab, tuan-tuan akan sampai satu masa tuan-tuan boleh merujuk dah. Sebab dia punya istilah dia belegas kita tu je lah tuan-tuan. Khabar, betul. mubtada, mustathna. Jadi kita tahulah apa perbahasan yang ditulis dalam kitab tu. Kan, oh ni mustathna pernah belajar dulu selepas illa ni. Ada 3 keadaan. Tengoklah, cek. Dia refleks balik lah. Hmm. Tapi yang risau tu Ustaz,
1 jam macam tak cukup je. Jangan lebih-lebih, nanti dia stres. Ni Asalnya pembelajaran dulu orang pembelajaran orang dewasa kena santai. Yes, betul. Biar sikit tapi istiqomah. Kalau ustaz sikit. kalau di masjid ustaz stres saja, orang dewasa lari. Ya. Kalau di masjid dia kena. Ustaz, Ya, ya. contoh macam kita ada lah macam fa'il, isim, maf'ul apa semua tu kan. Macam mana tips untuk kita ingat? Kadang-kadang bila Ustaz cakap, okey buka diagram kuning, kita pun masih lagi berdamping lah dengan diagram tu kan, nak tengok ini isim apa, ini fa'il apa semua, macam gitulah. Kan kita kena tengok balik sifir tu semua kan. Maksudnya bila kita buat tu kita tak payah nak tengok sifir lah. Sikit lah, bukan kata semua. Sikit paling tidak satu ayat tu kita maksudnya kita tak payahlah tengok sifir apa? Dia punya sifir berapa. Nak bagi cekak yang tu lah Ustaz dulu. Apa nak bagi cekap sifir? Ada kelas Naik lunyai dah sifir. Oh, ada kelas sifir ke? Macam tu lah. Ada workshop. Kita sendirilah maksudnya nak bagi mahir tak payah tengok sifir lah. Bila Ustaz cakap okey sifir berapa kan, contoh so kita boleh tangkap lah sikit lah, bukanlah banyak. Macam mana Ustaz kena buat latihan selalu ke macam mana? Sebab duk buka tutup sifir ni lama-lama tercabut. Soalan tu mewakili kami semua Ustaz. Dia contoh macam formula lah tu Ustaz. Formula dia. Tip dia tu kita nak dapatkan ni tip dia. Sikit lah. Tip dia macam mana nak dapat kan? Nampak tangkap aja apa benda dia. Betul? Macam gitulah, sikit lah Ustaz. Kita dah cepat dapat. Dia asyik-asyik buka-buka je, pening juga. Buat tu diagram kadang-kadang tak jumpa dia punya page diagram kuning sebab dia pusing-pusing. Sebab kita dah ulang banyak kali lah kan mampu ulang, tapi dia tak boleh masuk, tak boleh nak tangkap. Sedih lah Ustaz. Kadang-kadang nak nangis pun ada. Ada shortcut lah sikit. Sifir ni dia memang tuan-tuan nak tak nak memang kena praktis sebenarnya. Latihan sendirilah Ustaz Saya nampak ada orang yang betul-betul dapat kuasai sifir cepat. Dia memang sebelum kelas macam dia dah cari semua bentuk perkataan yang nak dibincangkan dalam sesi tu. Macam kelas surah As-Sajdah tuan-tuan, yang tu saya dah 3 kali lanjutan ke apa. Jadi tuan-tuan, dia tak semua kuasai sifir. Masih lagi ada yang dia dalam kelas je dia akan buka tuan-tuan kuning B tu. Sama lah macam kita Ustaz. Sama. Tunggu masuk kelas baru buka tuan-tuan. Memang ramai je macam tu. Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan nak sampai ke tahap menguasai sifir kuning B tu, memang kena ada usaha luar lah. Macam saya nampak ada beberapa orang kalau dalam kelas tu dia jawab laju je tuan-tuan. Dia terus tanya, Ustaz yang ni sebenarnya sifir 11 isim fa'il ke? Jadi semua yang diteka tu semua dah betul lah. Ada 2-3 orang dalam kelas macam tu lah. Buat homework. Tapi dia buat homework sebelum ni lah masuk kelas. Dia rajin. Belum kelas. Dia nak mendalami benda tu kan. Okay, next kita homework lepas kelas pun tak ada Ustaz di mana. Tak ada Ustaz. Buku menghadap kiblat je Ustaz bila dah sudah. Lepas tu bila datang kelas balik barulah tengok balik. Itu ujian lagi. Cuma ingat kalau sifir 1 tu word dia 3 je. Word 3 dia ada 6 pecahan kan Ustaz. Ya. Dia sebenarnya cantik je kalau apa dia bila kita jumpa je mana-mana fi'il, sebab setiap fi'il tu ada sifir kan. Jadi tuan-tuan kembangkan dia. Jangan kembangkan dalam kelas saya kembangkan tak sampai 12 pun tuan-tuan. Ikut mana yang saya nak je. Whiteboard pun kecil. Sampai 5-6 Jadi tuan-tuan sendiri ambil je mana-mana fi'il yang tuan-tuan jumpa. Tak payah bincang. Tak payah, contohnya untuk hari ni waktu maghrib isyak tuan-tuan tak nak langsung bincang tentang baris sebab-sebab baris. Tuan-tuan fokus pada sifir je. Segala fi'il tuan-tuan jumpa ambil, lepas tu kembangkan. Sifir berapa? Kembangkan. Macam itulah cara dia. Memang kena ngulang lah tuan-tuan sebenarnya.
Malas nak mengembang Ustaz, ni contohnya kembangkan contohnya macam kalau fa'ala mudhari' yaf'ulu contoh macam gitu. Lepas tu fa'il fa'ilun. Macam gitu Ustaz. Oh. Macam betul lah. Kataba yaktubu. Katibun maktub. Uktub la taktub. Maktabun maktabun miktabun. Dia ulang lah. Dah hafal nanti besok tu cakap Arab. Macam mana Ustaz? Okeylah, insyaAllah kita akan usahalah cuba insyaAllah. Sikit-sikit lah. Cubalah sikit-sikit lah tuan-tuan. Takut hilang domain dia Ustaz. Kawan saya dia buat melawak Ustaz. Dia kata kalau nak pasir cepat cakap Arab ni, kahwin dengan Arab. Itulah lain macam. Tapi betul Ustaz, ada kawan seorang tu kahwin dengan Arab, orang Sudan. Memang bergabuk Arab dia Ustaz. Ya ke? Betul, ada kawan saya seorang kahwin dengan orang Sudan. Tapi ikut orang juga tuan-tuan. Sebenarnya kadang-kadang contohlah kadang-kadang ada orang yang dia tak tahu pun bentuk-bentuk sebenarnya. Tapi sebab bila kita berkomunikasi ni, dia macam copy paste je tuan-tuan sebenarnya. Macam kita meniru je. Betul. Oh dengar tu, lepas tu kita pun ikut tuan-tuan. Tapi dia tak tahu pun perbincangan dia punya bentuk dia apa dia. Oh bentuk dia macam mana nak ubah tu kadang-kadang dia tak tahu pun. Sebab tu dah masuk dalam tata bahasa dalam bahasa Arab lah. Tak semua belajar tata bahasa. Atau Melayu kita pun tak semua tahu tata bahasa Melayu kan. Betul Ustaz. Oh juga Arab. Macam tajwid lah Ustaz. Kalau jumpa kawan Arab, dia suruh kita orang Malaysia ni jadi imam. Padahal kita baca ayat tu tak faham, dia faham. Tapi tajwid tu kita betul lagi. Dia suruh kita jadi imam Ustaz. Betul. Kadang Arab pun tunggang langgang juga tajwid. Tajwid dia Ustaz, Arab ni. Tu kadang-kadang pergi, kalau tuan-tuan perasan kadang diorang pun tolak-menolak juga tu jadi imam. Betul. Sama juga macam kita lah, orang yang jenis tak boleh baca sangat, dia pun tolak orang lain, dia malu nak jadi imam. Sama juga. Okey. Slow-slow lah tuan-tuan sifir ni. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul nak fokus pasal sifir tu, ada juga kan, Farhan kata ada seminar sifir bulan 11 dia kata. Bulan 11. Kalau tuan-tuan nak fokus betul-betul, okey, reset balik tuan-tuan. Masuk seminar tu tengok daripada awal. Seminar sifir. Belum mampu lah Ustaz. Ada 2 hari. Tapi itulah 2 hari lah tuan-tuan 6 jam, 6 jam. 12 jam. Dengar je lah Ustaz. Tak apa, dengar je. Betul. Dengar-dengar dan lama masuk juga. Tapi sikit-sikit kita dah bagi macam mana tips tuan-tuan nak kenal kan. Macam isim fa'il macam mana, isim maf'ul. Dekat situ kita dah macam mana nak kenal fi'il madhi majhul, mudhari' majhul. Seselu kat situlah. Ustaz. Ya. Ada tak student yang ingat formula Ustaz? Ingat maksudnya formula? Ni macam dia cakap, okey formula berapa Ustaz tanya kan, lepas tu dia jawab. Macam tu. Ada formula yang banyak ulang lah. Ingat Macam formula, tuan-tuan apa ingat formula 1 mudhaf ilaih di MDI. Formula 7 kan, fa'il. Benda-benda yang selalu ulang ingatlah insya-Allah. Ingatkan semualah. Tapi setakat ni tak adalah yang boleh ingat semua-semua formula 30. Dalam biru A, biru B tu kan. Itu dahsyat sangat. Betul. InsyaAllah. Okey. Sama-sama Afwan. Okey, boleh try praktis kat rumah tuan-tuan Kalau tak nak praktis, tunggu kelas kita hari Rabu. Ustaz pun dah faham dah. Exam Ustaz, kita nak happy-happy. Ustaz bimbing selalu. Sebenarnya kelas bahasa Arab ni pun memang tak sabar tunggu sebenarnya. Tak sabar. Tak sabar tunggu. Tak sabar. Dia tengok hari tak sabar tunggu alamak besok tak ada. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung lagi hari Syukran. Afwan, insyaAllah kita sambung lagi hari Rabu tuan-tuan. Hari Rabu kita nak masuk surah Al-Mulk balik ke? Boleh tuan-tuan? Boleh ya Ustaz. InsyaAllah. Boleh dah. InsyaAllah boleh Ustaz. Mustasna ni dah dalam kepala lah tuan-tuan InsyaAllah, amin. InsyaAllah.
Dalam kepala tapi nak keluarkan tak boleh Ustaz. Dimakan. Mulut Dia jam. punya rem lama Dia Ustaz. tersekat dalam kepala Tercelino. Nanti kita keluar kan. Besar-besar dia tak boleh keluar. Kecil lidah. Okay, Ustaz, InsyaAllah kena ulang-ulang sikit lah. Mustasna ni dia banyak perbahasan baris teknikal kan. Teknikal baris tu banyak. Jadi insyaAllah nanti kalau jumpa lagi perbahasan ni kita akan ulang lagi lah. Ya wallahu a'lam, kita tangguhkan kelas dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.